Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan panel pada hari ini. Pembentangan saya pada hari ini di dalam seminar antarabangsa amalan terbaik sepanjang hayat dan pembelajaran Islam sepanjang hayat 2024 iaitu dikenali ringkas sebagai SAAT 2024 dengan tajuk Amalan Baik Inovasi di dalam Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran melalui Pengaplikasian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran secara Digital Imersif Maya bagi topik pengenalan pengukuran aras kursus ukur kejuruteraan. Untuk maklumat semua, kami dari Politeknik Sultan Azlan Shah Perak, Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri dari diri saya sendiri iaitu Nafisah binti Harun dan rakan-rakan saya Nur Ayati binti Ngagiman dan Surveyor Cik Nur Ayati binti Muhammad Saleh. Aplikasi yang kami bangunkan ini adalah bahan digital berbentuk virtual reality secara 360 darjah di dalam kursus ukur kejuruteraan bagi topik amali pengukuran aras. Perkongsian amalan baik ini dimulakan dengan pengenalan terhadap amalan baik yang dilaksanakan, rasional amalan baik, justifikasi dan metodologi, pelaksanaan amalan baik, peranan pembangunan inovasi, sesi pembincangan dan impak amalan baik yang dilaksanakan. Imersif Maya VR merupakan teknologi baharu yang digunakan sebagai pendekatan berbeza di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik Malaysia di mana pengamatan yang mengasyikkan daripada realiti sebenar secara maya justeru merangsang jeria psikomotor dalam penggunaan dan pengendalian alat aras secara ilusi. Di sini, realiti maya adalah simulasi persekitaran dalam 3 dimensi oleh komputer untuk merangsang diri kita dan individu yang berada di dalam realiti maya boleh melihat, memerhati dan berinteraksi dengan objek yang berada di dalam alam maya tersebut. Teknologi realiti maya boleh membantu kita meneroka alam pengukuran aras sebelum pelaksanaan pengukuran sebenar dijalankan. Di samping itu, pengguna dapat mengetahui terlebih dahulu gambaran situasi yang bahaya, peralatan yang mahal untuk diurus dan keadaan persekitaran yang tidak praktikal kerana kita boleh bergantung kepada simulasi dari VR untuk mencuba peralatan yang disediakan sebelum melaluinya secara realiti. Aplikasi yang dibangunkan ini merangkumi pengenalan kepada peralatan yang perlu digunakan melalui persekitaran maya. Justeru, prosedur kerja amali bagi kerja pengukuran aras bermula dari proses diri siap alat termasuk kerja pemusatan, pelarasan, menghilangkan beza lihat peralatan sehingga pembacaan dan perekodan data pengukuran dilaksanakan. Pada akhir sesi, pelajar akan diuji melalui penilaian formatif bagi mengenal pasti kefahaman pelajar melalui pengalaman pembelajaran imersif sebagai persediaan awal sebelum ke lapangan sebenar. Dapat disimpulkan perlunya perhatian terhadap proses pembelajaran abad ke-21. Di sini perhatian diberikan kepada aspek teknologi dalam pendidikan bagi penambah baik proses sedia ada. Rasional amalan baik boleh disimpulkan kepada dua pernyataan iaitu pembelajaran imersif maya telah berada di landasannya untuk diaplikasi dalam suasana pembelajaran yang lebih santai dan manfaat perkembangan ini bersesuaian dengan pendekatan pembelajaran fleksibel. Manakala justifikasi amalan baik ini adalah yang pertama, mempelbagaikan kaedah penyampaian, kedua, pendekatan pembelajaran fleksibel, ketiga, pengukuran kefahaman kerja amali dan keempat, menarik minat dan mewujudkan keseronokan belajar. Melalui metodologi amalan baik ini, ianya menggunakan kaedah kuantitatif melalui edaran soal sidik secara dalam talian. Pelaksanaan edaran soal sidik ini terhadap pelajar Diploma Kejuruteraan Awam Semester 2 yang mengambil kursus ukur kejuruteraan bagi topik ukur aras bermula pada sesi 1 2023-2024 seramai 21 orang responden. Metodologi bagi aplikasi yang dimulakan ini adalah dimulakan dengan menjalankan kajian empati terhadap pensyarah dan pelajar bagi mengetahui kesesuaian bahan pembelajaran digital dengan keperluan silibus semasa. Pemahaman dan imajinasi terhadap pengetahuan awalan bagi pengenalan terhadap topik pengukuran aras ini diharapkan terdapat penambahbaikan kaedah penyampaian di bilik kuliah. Kemudian, menentukan perisian yang digunakan bagi pembangunan bahan pembelajaran digital berbentuk VR menggunakan perisian Unity. Seterusnya, melaksanakan reka bentuk kerangka kerja bagi pembangunan aplikasi dan menyediakan peralatan yang diperlukan bagi proses menyediakan bahan iaitu model dalam bentuk 3 dimensi. Seterusnya, mengenal pasti proses yang bertepatan dengan kandungan bahan yang dibangunkan. Pelaksanaan amalan baik secara umumnya melalui fasa pembangunan yang mengambil kira penyediaan informasi peralatan,
peraturan dan prosedur kerja seterusnya, kerja perekodan data amali. Di sini, perlu menitik beratkan maklumat dari segi bahan, pengajaran dan penyediaan papan cerita bagi aktiviti pembelajaran imersif. Melalui fasa penggunaan, uji lari penggunaan aplikasi dilaksanakan secara demonstrasi dan pelajar diberi peluang untuk mengalami sendiri pengalaman imersif VR leveling ini. Melalui uji lari ini adalah untuk mengenal pasti tentang kesesuaian bahan dengan keperluan pengguna. Selain uji lari penggunaannya terhadap pelajar, ianya juga dijalankan terhadap pensyarah yang terlibat. Peranan amalan baik adalah yang pertama, sebagai pakar kandungan khusus, kedua, pembangunan papan cerita keseluruhan aplikasi VR, leveling, ketiga, sebagai pensyarah kursus berkenaan, keempat, perkongsian penggunaan set VR melalui demonstrasi di bilik kuliah, dan kelima, perkongsian penggunaan aplikasi kepada pelajar, pensyarah dan orang awam. Bagi ujian terhadap produk, pengkaji telah menjalankan uji lari kepada pelajar, seterusnya pensyarah yang terlibat dengan kursus ini kemudian mengedarkan borang soal selidik bagi mendapatkan maklum balas terhadap produk yang telah dibangunkan. Pengkaji berharap produk terus diguna pakai oleh pelajar yang mengikuti kursus berkenaan dan bersedia menghadapi suasana pembelajaran abad ke-21 melalui pengalaman sebenar secara maya dalam kursus ini khususnya sebagai persediaan kerja amali. Melalui dapatan analisis menunjukkan skor min keseluruhan item berada di tahap yang tinggi. Ini menunjukkan pengguna sangat bersetuju dengan item-item yang dinyatakan. Didapati, min yang tertinggi adalah item S1 4.19 iaitu teknologi VR menyeronokkan untuk digunakan dalam kursus ukur kejuruteraan yang memfokuskan pada topik asas ukur aras. Manakala S4 juga 4.19 iaitu teknologi VR menggalakkan pembelajaran aktif dan kreatif. Ini menunjukkan pengguna seronok dan menyokong kepada pembelajaran aktif dan kreatif di mana suasana pembelajaran imersif maya tidak membosankan. Manakala item S7 3.95 merupakan item terendah iaitu mudah untuk mengakses teknologi VR dan tidak memerlukan sebarang bantuan semasa menavigasi peralatan selepas penerangan penggunaan dan menjalani latihan. Ini adalah kerana pengguna masih baru dalam pengaplikasian teknologi VR. Latihan yang kerap dapat meningkatkan penggunaan dan navigasi penggunaan peralatan set VR. Hasil dapatan analisis dapat disimpulkan bahawa responden memberi maklum balas positif dari nilai purata skor min yang ditunjukkan iaitu 4.09. Dapat disimpulkan bahawa pengaplikasian teknologi VR leveling ini menunjukkan pengguna bersetuju pembelajaran imersif maya dapat meningkatkan minat dan kefahaman pengguna tentang topik yang disediakan. Impak amalan baik memfokuskan kepada proses PDP yang mana melihat kepada impak terhadap pelajar dan pensyarah. Impak terhadap pelajar adalah ianya merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik, bervariasi dan fleksibel. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan motivasi pelajar dalam penggunaan teknologi terkini selaras dengan suasana pembelajaran abad ke-21 dan menariknya, ia boleh digunakan oleh pelajar selain institusi semasa iaitu politeknik sama ada, institusi pengajian tinggi yang lain termasuk universiti ataupun jabatan kerajaan atau agensi yang berkaitan. Manakala impak terhadap pensyarah, amalan baik ini merupakan satu perkongsian bersama pensyarah berkaitan, pembangunan aplikasi virtual reality leveling dan penggunaan set virtual reality melalui demonstrasi kepada pensyarah dan juga orang awam. Justru itu dapat meningkatkan motivasi pensyarah dalam pembangunan inovasi bahan digital berbentuk imersif maya. Diharapkan amalan baik ini memberi impak yang positif kepada pengguna amnya, pensyarah dan pelajar kursus ukur kejuruteraan khasnya. Secara kesimpulannya, pengaplikasian bahan PDP secara digital imersif maya ini merupakan alternatif dalam merealisasikan pembelajaran abad ke-21. Di sini, pendekatan pembelajaran merupakan kunci pendidikan masa hadapan. Terima kasih kepada pihak urusetia SAAT 2024 kerana memberi peluang kepada kumpulan pengkaji dalam sisi perkongsian amalan baik berkaitan inovasi dalam pelaksanaan PDP yang telah dibangunkan dan diaplikasikan. Sekian, terima kasih dan sehingga berjumpa lagi.